Hai dan Assalamualaikum. Saya Qoryubara binti Salim dan ini adalah rakan-rakan kumpulan saya, Nurin Fahana binti Muhammad Ani, Nur Syamira binti Muhammad Yusof dan Aimi Hakimah binti Mat Kamal. Kami akan membentangkan tentang perkembangan ateism dan kesannya terhadap umat Islam. Okey, terlebih dahulu, anda semua tahu ke maksud ateism? Okey, ateism ni adalah bukan satu agama, tetapi ia merujuk kepada ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan. Ateism ini terdiri daripada asas kebencian di dalam diri terhadap agama itu sendiri. Okey, kalau anda ingin tahu tentang definisi ateism, saya akan serahkan kepada rakan saya. Secara umumnya ateism ialah ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan atau penolakan kepercayaan metafizik terhadap makhluk rohani. Kita akan lihat definisi ateism ini daripada dua perspektif, iaitu Barat dan Islam. Ateism bagi Barat ialah perkataan ateism berasal daripada perkataan Greek atheos. A bermaksud tanpa dan theos bermaksud Tuhan-Tuhan. Dan bila ia digabungkan, tanpa Tuhan. Dan mari kita lihat daripada segi Islam pula, ateism ni dalam bahasa Arab adalah al-ilhad menurut Ibnu Al-Faris. Lam, ha dan dal merujuk kepada menyimpang daripada pandangan yang lurus. Maka ilhad dari segi istilahnya adalah sebuah mazhab falsafah yang berdiri atas fahaman nihilisme yang mana asasnya adalah menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Pencipta. Beberapa perkataan lain turut digunakan dengan maksud etis atau etisma seperti dahriyah, zananikah, takbi'iyah dan lain-lain. Etis juga bermaksud mereka yang mengingkari serta mendustakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut sebagai kufur, murtad atau tidak beragama. Ateisme ini adalah sebuah fahaman yang sama dengan naturalisme, falsafah yang menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib kerana bagi mereka alam gaib juga termasuk dalam dunia tabi'i. Seterusnya, kita akan beralih kepada sejarah ateism. Sejarah menunjukkan bahawa ateism telah menjadi pegangan sebilangan manusia sejak sekian lama. Pada zaman tamadun Greek, beberapa tokoh seperti Diagoras of Melos dan Epicurus telah mengemukakan idea ateism mengenai tiada kepercayaan terhadap wujudan Tuhan atau dewa. Mereka hanya berpegang kepada logik akal sahaja. Idea ateism ini kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh barat khususnya pada zaman Renaissance seperti Baron D'Holbach, Percy B.C. Shelley, Dedis Diderot dan lain-lain. Dalam buku Good Sense contohnya, D'Holbach mendakwa semua kanak-kanak yang dilahirkan adalah ateis kerana mereka tidak tahu akan kewujudan Tuhan. Dalam buku The System of Nature pula, D'Holbach menuduh bahawa agama adalah sesuatu bentuk penindasan serta kezaliman yang melemahkan kemunculan kebenaran. Kemuncak penolakan terhadap agama berlaku ketika Revolusi Perancis. Masa itu boleh dikatakan buat pertama kalinya sebuah masyarakat dan negara etis muncul. Perancis juga telah menjadi negara etis pertama di dunia. Mereka telah merombak cara pemikiran dan cara kehidupan manusia. Akibat daripada ini, terjadinya pembunuhan dahsyat dan amat mengerikan di atas nama kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Revolusi Amerika yang masih berpegang kepada agama telah memberi inspirasi kepada Revolusi Perancis yang menolak agama. Daripada Revolusi Perancis, itulah mula kemunculan pemikiran mengenai sosialisme dan komunisme di mana Karl Marx menyifatkan agama sebagai candu.
Karl Marx bukan sahaja manusia yang telah menyumbang kepada pemikiran ateism. Menurutnya lagi, bukan Tuhan yang mencipta manusia, tetapi manusialah yang mencipta Tuhan. Gagasan itu telah menjadi asas terpenting kepada ateism dan lain-lain. Ideologi pasca moralisasi untuk tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Malah menurut Karen Armstrong, pemikiran etis pada akhir abad ini menyatakan bahawa sekiranya dikatakan Tuhan belum lagi mati, maka manusia yang rasional adalah untuk membunuh Tuhan. Terdapat tokoh lain semasa sezamannya yang menguatkan pemikiran ini seperti Charles Darwin, pelopor teori evolusi, dan pada terjadinya zaman Perang Dunia Kedua, munculnya lagi kebanyakan tokoh-tokoh ateism yang menguatkan lagi fahaman ateism seperti Sigmund Freud yang terkenal dengan teori beliau iaitu psikoanalisis dan Albert Einstein. Namun dalam hal ini tidak boleh dikatakan zaman barat itu mengandungi keseluruhan fahaman etis. Masih banyak lagi yang kuat beragama atau sekurang-kurangnya bersikap agnostik, iaitu berpendirian tidak dapat menetapkan sama ada Tuhan itu wujud atau tidak. Dan seterusnya kita akan membincangkan tentang perkembangan ateism di Malaysia dan dunia. Dengan kemajuan teknologi maklumat pada hari ini, pendukung pemikiran ini lebih agresif demi mempertahankan pendirian mereka biarpun ia bertentangan dengan semua agama. Mereka cuba menonjolkan diri di halayak ramai. Mereka bergerak lebih agresif lagi untuk menyerang agama Islam di media sosial, terutamanya Facebook. Semakin lama, semakin ramai yang pengaruh dan cuba untuk percaya walaupun ia tidak seiring dengan akidah Islam. Mesti tak percaya kan etis ni dah sampai Malaysia? Isu ateism di Malaysia mula menjadi perhatian umum apabila pihak media melaporkan pertemuan kumpulan etis, iaitu The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur pada 3 Ogos 2017. Sebahagian besar mereka ialah dari kalangan anak muda Muslim yang lebih dikenali sebagai bekas Muslim. Di Malaysia, ramai golongan ateism yang terdiri daripada dogmatik dan apopatik. Apa itu dogmatik dan apopatik? Dogmatik dan apopatik adalah golongan yang menentang arus yang dianuti manusia, iaitu agama samawi dan boleh dikenali seperti komunisme, sosialisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Amalan-amalan barat yang sering diikuti golongan ateism seperti LGBT, minum arak dan sebagainya yang banyak diikuti oleh anak Melayu di negara ini. Hal ini sangat membimbangkan, lebih-lebih lagi sifat anak muda yang sememangnya suka akan kebebasan tanpa sebarang kongkongan. Maka, tidak dinafikan lagi bahawa gejala ateism khususnya dalam kalangan remaja Melayu Islam kini berada pada tahap yang membimbangkan. Sejak kecil lagi, kita dididik dengan 5 rukun negara dan yang pertama sekali adalah percaya kepada Tuhan. Mempercayai ketidakwujudan Tuhan seperti etis adalah bercanggah dengan rukun negara. Sebagai negara yang mengutamakan agama Islam, kerajaan katanya tidak akan sekali-kali memberi ruang atau peluang kepada aktiviti etis demi kepentingan umat Islam di negara ini. Tidakkah ini jelas bahawa golongan etis ini tidak hanya mencabar perlembagaan negara, akan tetapi mencabar agama-agama lain, khususnya Islam itu sendiri? Tidakkah anda berasa gusar dan takut dengan tindak tanduk anak bangsa terdedah dengan isu tidak bermoral ini? Gambar di atas ini menjadi tular di media sosial, terutama sekali di Facebook. Mereka murtad beramai-ramai dan menyertai kumpulan The Atheist Republic Consulate di Kuala Lumpur pada 3 Ogos 2017. Seperti yang kita lihat di dalam gambar di atas, mereka bukan sahaja umat Islam tetapi pelbagai bangsa, iaitu
bila kita boleh lihat adalah India, China dan Kristian. Umat Islam pun ada juga. Okay. Mari kita beralih kepada atheism di luar negara. Okey, bila kita lihat peta dunia yang menunjukkan indeks-indeks negara yang berwarna gelap, iaitu di sebelah timur, iaitu negara China, dan juga di sebelah barat, iaitu Amerika Syarikat lah. Mereka tidak mempunyai agama ataupun kurang beragama. Okey, mari kita lihat satu-satu. Jika kita lihat dari sudut luar negara, semakin ramai menjadi ateis kerana lebih banyak populasi sebuah negara itu, semakin ramai golongan ateis. China memiliki 103,907,840 hingga 181,834,720 penduduk etis, iaitu sekitar 8 hingga 14% dari jumlah populasi mereka. Sebelumnya, 90% rakyat China adalah penganut Buddha. Walaupun China mempunyai tradisi keagamaan yang sangat mendalam, namun pemerintahan komunis selama berdekad-dekad, ia telah membentuk fahaman tidak percaya kepada konsep agama dan ketuhanan. China telah mendahului ranking pertama dalam senarai kajian tersebut dan diikuti negara-negara di Eropah. Seterusnya, 10 hingga 19% warga Australia mengatakan mereka ateis. Ia mungkin tidak mengejutkan untuk sesebuah negara dengan tradisi kuat dengan pemerintahan sekular. Banyak orang dari penganut agama-agama lain yang bersatu dengan peluang perdagangan di Australia, termasuk golongan Muslim dan orang-orang Yahudi. Hari ini, jumlah mereka yang beragama Kristian mengalami penurunan dan mereka memilih untuk tidak memiliki Tuhan. Selain daripada itu, negara Jepun juga memiliki 64 hingga 65% dari jumlah populasi mereka. Kebanyakan warga Jepun, mereka memilih untuk tidak menganut atau mengamalkan mana-mana agama dalam hidup mereka. Jika ada di kalangan mereka yang mempunyai agama, kebanyakannya mengamalkan agama Shinto. Shinto dikenali sebagai ateis yang bermaksud mempercayai apa-apa yang dianggap berkuasa bagi mereka. Ini jelas terbukti bahawa jika mereka memilih untuk tidak beragama, maka mereka tidak percaya kewujudan Tuhan sama sekali. Seolah-olah mereka keraguan dan tidak ada pengetahuan langsung tentang kewujudan Tuhan. Lalu, Islam menjawab persoalan tersebut dengan ayat di bawah. Ya kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat sahaja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Baqarah ayat 23. Ini membuktikan bahawa Al-Quran sebagai bukti keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran juga sebuah bukti nyata yang terang benderang dan menunjukkan kesalahan pola pemikiran mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Namun, kita menyedari bahawa masih ramai insan di dunia ini yang tidak mengakui atau meragui kewujudan Tuhan, terutamanya dalam kalangan mereka yang tidak beragama. Bagi golongan ateis, hujah mereka mudah. Aku tidak nampak Tuhan, jadi bagi aku, Tuhan itu tiada. Atau, alam ini terjadi dengan sendiri. Mungkin juga persoalan-persoalan mencabar seperti, jika Tuhan mencipta sesuatu, siapa yang mencipta Tuhan? Di dalam Al-Quran, Allah menyebut, وَفِي خَلْفِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Dan pada kejadian diri kamu sendiri serta pada kejadian segala binatang yang dibiarkannya, terdapat juga tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Dan pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit. Lalu dia hidupkan dengannya tumbuhan-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta pada peredaran angin. Semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya serta keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Al-Jathiyah ayat 4 hingga 5. Sirah, kita mengetahui bahawa ada Nabi dan Rasul terdahulu yang turut berhadapan dengan manusia yang menolak kewujudan Tuhan, malah mengaku menjadi Tuhan. Nabi Ibrahim AS misalnya berhadapan dengan Raja Namrud, pemerintah Babylon yang menganggap dirinya Tuhan. Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud dan mengajak berfikir tentang kewujudan Tuhan. Dialog ini terkandung di dalam Al-Quran melalui ayat berikut. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya kerana Allah telah memberinya kerajaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang-orang kafir. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 258. Begitu juga Nabi Musa AS yang berhadapan dengan Fir'aun, Raja Mesir yang mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa AS menunjukkan mukjizatnya berupa tongkat baginda yang sememangnya boleh bertukar menjadi ular yang besar dan menelan ular-ular kecil kemunyaan ahli-ahli sihir Fir'aun. Mukjizat ini akhirnya telah menyedarkan ahli-ahli tersebut akan kewujudan Tuhan dan membawa mereka kepada keteguhan iman. Tetapi Fir'aun dan pembesar-pembesarnya tetap dalam keadaan angkuh, kekafiran dan mati dalam lembah kehinaan. Kewujudan Tuhan sememangnya boleh dibuktikan jika akal digunakan dengan sebaiknya. Jika direnung kembali pada kejadian bahagian-bahagian di alam semesta yang saling berkait secara harmoni dan serasi, juga sistem tubuh badan manusia yang begitu unik, kompleks dan teratur, adalah tidak munasabah untuk mengatakan segala ciptaan ini wujud dengan sendirinya. Akal yang waras akan berfikir bahawa setiap ciptaan semestinya ada penciptanya. Moga golongan etis dapat merenung kembali dan mendapat hidayah Allah, insya-Allah. Hai, nama saya Nur Syamira. Seterusnya mari kita lihat apakah faktor-faktor kemunculan ateism pada pelajaran 4. Faktor-faktor kemunculan ateism terdiri daripada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah perkembangan teknologi dan sains, yang kedua adalah fahaman sosial progresif, dan yang terakhir sekali adalah faktor moraliti. Saya akan terangkan faktor yang pertama, iaitu dari segi perkembangan teknologi dan sains. Dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk menghadapi kesusahan dalam hidup. Selain itu, ilmu pengetahuan yang sangat mendalam dalam bidang sains membolehkan manusia menjawab pelbagai misteri di alam semesta yang dahulunya kita menggunakan Tuhan sebagai jalan penyelesaian. Faktor yang kedua adalah dari segi fahaman sosial progresif. Fahaman ini menganggap adat dan norma dalam masyarakat adalah satu perkara yang boleh berubah dari masa ke semasa. Masyarakat ini menolak perkara yang konservatif manakala menerima nilai pembaharuan.
Mereka menganggap agama adalah salah satu pemberi upah dalam masyarakat, dan bagi mereka, orang yang masih kuat berpegang dengan agama adalah orang yang konservatif dan merupakan satu nilai yang negatif dalam masyarakat mereka. Faktor yang terakhir sekali adalah faktor moraliti. Golongan etis mempercayai bahawa moral tidak perlu wujud di dalam dunia daripada rasa takut terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga. Golongan etis juga menganggap bahawa manusia berkebolehan untuk berlaku baik atau sebaliknya, dan mereka tidak memerlukan Tuhan dan syaitan. Topik seterusnya saya akan menceritakan adalah tentang tokoh-tokoh etism yang terkenal. Tokoh-tokoh etism yang terkenal antaranya ialah: yang pertama adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche, yang kedua adalah Sigmund Freud, dan yang terakhir sekali yang ketiga adalah Karl Marx. Tokoh yang pertama adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Berikut adalah gambar beliau. Tempat kelahiran Nietzsche adalah di Prussia, Jerman pada tahun 1844. Beliau memperoleh pendidikan di universiti yang terletak di Bonn dan Leipzig. Beliau berkemahiran dalam bidang psikologi dan sastera. Selain itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah sastera klasik di Universiti Basel yang terletak di Switzerland selama 10 tahun. Tetapi beliau berhenti kerana mempunyai masalah kesihatan dan terus menumpukan kepada penulisan sahaja. Nietzsche mengalami masalah kepercayaan kepada Tuhan dan akhirnya sewaktu beliau berusia 18 tahun, beliau mula hilang kepercayaan kepada Tuhan, dan beliau juga meninggal pada tahun 1889 kerana mengalami masalah gangguan fikiran iaitu mental breakdown. Beliau adalah salah seorang pengikut eksistensialis. Beliau juga tergolong dalam tokoh yang banyak menceritakan dan membahaskan persoalan ketuhanan. Ketika beliau berumur 21 tahun sebagai murid kepada Profesor Rich di Leipzig, beliau sudah meninggalkan agamanya. Beliau termasuk dalam salah satu kategori seorang penulis yang sangat radikal, iaitu yang menolak sesuatu berdasarkan ukuran sendiri. Nietzsche menolak agama Kristian kerana agama Kristian menggalakkan kesusilaan abadi. Nietzsche juga digelar seorang penganut ateisme yang sangat ekstrim. Sebab apa? Sebab beliau telah menyerang agama Kristian habis-habisan dengan menuduh bahawa agama Kristianlah yang telah mengganggu pemikiran falsafah. Berikut adalah sedikit tentang Friedrich Wilhelm Nietzsche. Seterusnya saya akan menerangkan tentang atheism Friedrich Nietzsche. Waiter is God. He cried, I shall tell you, we have killed him, you and I. All of us are murderers. God is dead. God remained dead. And we have killed him. Petikan di atas adalah satu pernyataan beliau dalam buku terbitannya God is Dead, yang bermaksud bukanlah pengertian Tuhan secara literal. Kenyataan yang dibuat oleh beliau adalah sewaktu kematian keagamaan di Eropah pada abad ke-19. Pengertian God is Dead adalah Tuhan dalam konteks agama Kristian di Eropah, bahawa kepercayaan terhadap Tuhan Kristian adalah kepercayaan yang salah. Tuhan tidak lagi dapat dipercayai dan oleh kerana itu Tuhan telah mati. Dan seandainya dia belum mati, tugas manusialah untuk membunuhnya, and we have killed him dalam petikan beliau. Hujah ini diperjelaskan lagi oleh Zulkarnaini di dalam tesisnya yang bertajuk Falsafah Ketuhanan Nietzsche. Pada pendapatnya, membunuh Tuhan adalah seolah-olah kita tidak meletakkan Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Pada pandangan prinsip Nietzsche pula, peri kemanusiaan Tuhan adalah sesuatu yang terpisah, bahawa dosa bertentangan dengan prinsip kemanusiaan adalah satu kenyataan yang tidak dapat difikirkan. Pandangan beliau melegitimasikan pandangan alam bidang keilmuan, iaitu sains, bahawa ilmu pengetahuan akan menolak Tuhan dari kehidupan manusia. Nietzsche bukan sahaja menolak kewujudan Tuhan tetapi juga menyerang Tuhan. Dengan mematikan Tuhan, baginya manusia baru boleh bebas untuk bertindak apa sahaja, kerana selama ni manusia dikongkong oleh nilai-nilai agama seperti dosa dan pahala. Perkara yang dipelajarinya ketika dalam ketenteraan adalah kekuatan dan keberanian, yang katanya dua sifat yang amat diperlukan dalam hidup ini. Dalam hidup ini, orang yang mempunyai kekuatan akan menang dengan berjayanya. Oleh itu, kebajikan paling utama ialah kekuatan. Malah, maksud kebajikan itu sendiri ialah benda yang baik. Dan yang baik itu mestilah kuat, manakala semua yang lemah adalah buruk dan salah.
Dengan ini, kita dapat melihat pemikirannya yang memang menolak kewujudan Tuhan kerana pada pendapatnya manusia apabila lemah dan sedih akan bergantung kepada suatu kuasa yakni Tuhan. Jadi, andai manusia berasa sedih atau lemah, Tuhan adalah tempat pergantungan dan Tuhan itu juga dianggap lemah. Sedemikianlah tentang tokoh Friedrich Wilhelm Nietzsche. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang tokoh yang kedua adalah Sigmund Freud. Berikut adalah gambar beliau. Tempat kelahiran Freud adalah di Freiburg, Moravia, Austria pada 1856 dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi. Freud adalah seorang pakar dalam psikoanalisis. Beliau yang pertama mencipta dan memperkembangkan teknik psikoanalisis ini sebagai teori personaliti dan juga sebagai latihan terapeutik. Psikoanalisis adalah teori dan cara rawatan untuk penyakit neurosis iaitu saraf. Kajian beliau terhadap penyakit yang sangat neurotik mendorong beliau membuat pelbagai cara konklusi terhadap proses perkembangan mental secara am. Misalnya, beliau mengakui dengan wujudnya elemen tanpa sedar dalam minda manusia boleh mempengaruhi tahap kesedaran dan berlakunya konflik antara beberapa set tenaga minda tersebut. Pandangan yang terkenal oleh beliau mengenai agama adalah agama sebagai ilusi. Freud menyatakan bahawa agama sebagai pertahanan mental yang menentang aspek alam semula jadi yang mendapat mengancam manusia. Hal ini ditunjukkan melalui penderitaan yang dialami oleh manusia apabila berhadapan dengan fenomena alam. Berikut adalah sedikit tentang Sigmund Freud. Seterusnya saya akan menerangkan tentang atheism yang diamalkan oleh Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, agama merupakan alternatif iaitu jalan terbaik untuk mencari ketenangan dan jalan penyelesaian apabila ditimpa kesusahan. Pada pendapat Freud, orang yang beragama ini adalah sama dengan orang yang telah putus asa dan lari dari kenyataan untuk mencari perlindungan. Bagi beliau, perkara ini adalah gejala sakit jiwa. Tetapi kritikan ini dibantah oleh Ignaz Leb. Menurutnya, kita tidak boleh untuk memukul seseorang itu mempunyai sakit jiwa berdasarkan sama ada dia beragama atau tidak beragama. Tetapi kenyataan ini menunjukkan bahawa orang yang tidak beragama lebih menderita sakit jiwa kerana mereka menafikan fitrah kewujudan Tuhan yang merupakan kuasa teragung. Sebab itu menurut Lab, dalam bukunya yang bertajuk Atheism Dewasa ini menyatakan gangguan terbanyak yang dideritai oleh kaum ateis adalah ketakutan akan mati. Gangguan ini membuat jiwa mereka tidak tenang, bahkan hampir setiap malam mereka mengalami gangguan mimpi-mimpi buruk. Baginya, manusia dewasa tidak lagi memerlukan Tuhan sebagai pelindung kerana dia sudah boleh bertindak dan berfikiran bebas. Seandainya manusia dewasa masih lagi bergantung kepada agama, maka mereka sama seperti golongan kanak-kanak. Freud mengingatkan bahawa pada tahap kesedaran manusia yang awal iaitu di peringkat kanak-kanak, dia memerlukan gambaran father figure. Dalam keadaan tertekan dan memerlukan bantuan, kanak-kanak akan mencari bapanya supaya memberi perlindungan atau memenuhi keperluannya. Bapa seorang yang ditakuti tetapi juga seorang yang disayangi. Menggantikan ketaatan masyarakat kepada agama adalah cadangan yang dibuat oleh Freud. Beliau telah mencadangkan Rational Foundation untuk menggantikan Religious Foundation. Kanak-kanak mestilah diberi pendidikan yang cukup untuk memahami bagaimana manusia seharusnya hidup secara rasional tanpa bergantung kepada ketaatan umum yang telah terikat dengan peraturan dan amalan institusi. Hasil kajiannya, beliau mendapati bahawa masyarakat tidak mampu menggunakan hujah-hujah yang bersebab, sebaliknya kebanyakan mereka dikawal oleh harapan secara mengikut naluri. Oleh kerana itu, kepercayaan mereka hanyalah melalui sebuah ilusi dan menurut kajiannya, sekiranya mereka bertindak balas terhadap Rational Foundation sebagai tunjang kekuatan masyarakat, maka ianya akan menjadi lebih berfaedah. Sedemikianlah tentang tokoh Sigmund Freud dan atheismnya. Tokoh yang terakhir yang saya akan menerangkan adalah tokoh Karl Marx. Berikut adalah gambar beliau. Ini adalah sedikit tentang Karl Marx. Tempat kelahiran beliau adalah di Trier, Jerman pada tahun 1818 dan ibu bapa beliau berbangsa Yahudi. Karl Heinrich Marx ataupun nama penuhnya adalah salah seorang ahli falsafah politik dan ahli ekonomi yang berbangsa Jerman. Marx belajar di Berlin di mana beliau telah mengikuti kumpulan pengikut Hegel yang radikal.
Pada pandangan politik beliau yang bersifat memberontak telah menyukarkan kejayaannya sebagai ahli akademik dan beralih bidang kepada kewartawanan. Beliau telah mempelajari tentang kepentingan peranan ekonomi dalam perkembangan masyarakat dari Engel sehingga mendorong beliau membuat pengkajian dan mendalami teori-teori ekonomi. Marx meninggal dunia pada tahun 1883 di London. Seterusnya saya akan menerangkan tentang atheism yang diamalkan oleh Karl Marx. Marx dengan gelarannya The Prophet of Communism, di mana nama beliau lebih terkenal selepas kematiannya, di mana semua pergerakan seluruh dunia mulai melihat kepada tulisan-tulisannya untuk mencari kebenaran dan jalan penyelesaian tentang masalah-masalah ekonomi, politik dan falsafah. Teorinya juga banyak mempengaruhi sosialis zaman moden. Oleh kerana itu, pendapatnya tentang agama mempunyai kaitan hubungan rapat dengan teori ekonomi dan falsafahnya. Pada pandangan Marx, agama adalah sebahagian daripada kelas buruh yang menderita. Mereka tidak mampu melawan struktur kelas yang kuat sehingga mereka mencari supernatural yang boleh menolong mereka. Pada saat inilah bermulanya kemunculan Tuhan yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Contohnya, Tuhan bagi orang yang miskin adalah orang yang kaya, manakala Tuhan orang yang bertindas adalah orang yang kuat. Selain itu, Tuhan orang yang berperang adalah kemenangan. Beliau mengakui dia seorang atheism yang radikal. Dia pernah berkata, saya membenci segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Pada waktu itu, Tuhan baginya adalah sekadar fikiran. Kritikan dan dasarnya adalah manusia yang menciptakan agama dan bukannya agama yang menciptakan manusia. Marx turut mengatakan bahawa manusia adalah dunia bagi manusia, negara dan masyarakatnya. Pada pendapatnya, agama wujud dari hakikat imajinasi manusia yang tidak memiliki realiti dan rasional, dan beliau menganggap agama adalah sebagai candu. Seterusnya, mari kita lihat kesan-kesan atheism. Kesan-kesan atheism dapat dilihat melalui 4 peringkat, iaitu individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kesan bahaya atheism ini dapat dilihat daripada individu itu sendiri. Seperti yang kita tahu, individu yang beragama mempunyai tempat untuk bergantung harap dan memohon sesuatu. Namun, individu yang tidak beragama tidak mempunyai tempat untuk bergantung harap dan memohon sesuatu kecuali kepada manusia sahaja. Oleh itu, ketika individu ini mengalami situasi yang sukar dan tiada seorang pun yang ingin menolongnya, dia akan merasa tertekan sehingga boleh membunuh diri. Selain itu, banyak lagi kesan-kesan psikologi terhadap individu yang tidak beragama, seperti jiwanya kacau, rasa benci yang teramat dan kemurungan. Seterusnya, atheism juga memberikan impak yang besar terhadap sesebuah keluarga. Jatuhnya institusi kekeluargaan akibat daripada fahaman atheism yang mementingkan keseronokan. Hal ini berkait rapat dengan budaya hedonism. Budaya hedonism menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. Hal ini menyebabkan golongan ini tidak bergantung kepada kehendak Tuhan, tetapi bergantung sepenuhnya kepada kehendak dan kemahuan manusia. Keseronokan yang dipilih oleh golongan ini akan menyebabkan keruntuhan akhlak dan pergaduhan dalam keluarga. Pertengkaran yang berlaku boleh membawa kepada perkara yang lebih negatif seperti penceraian suami isteri dan pengabaian anak-anak. Pengabaian anak-anak mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam gejala yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah, hiburan yang melampau dan pergaulan bebas. Selain itu, atheism juga memberikan implikasi buruk terhadap masyarakat yang kini bebas bersuara mahupun melakukan apa sahaja mengikut kehendak masing-masing. Antara isu yang menghantui masyarakat kita pada masa kini ialah keberanian kelompok bernafsu songsang atau lebih dikenali sebagai LGBT yang memohon hak untuk hidup berlandaskan nafsu songsang tersebut secara terbuka. Ini bukan sahaja merosakkan jiwa dan rohani masyarakat,
tetapi juga merosakkan rupa fizikal masyarakat tersebut. Kesan buruk terhadap masyarakat membawa kepada kesan buruk terhadap negara, di mana penyakit HIV meningkat hasil daripada nafsu songsang masyarakat LGBT. Statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan golongan LGBT adalah kelompok dengan peratusan penghidap HIV yang paling tinggi di negara kita. Tambahan pula, peratusan tersebut sedang meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang mundur. Sebelum nasi menjadi bubur, beberapa pihak berkepentingan perlu memainkan peranan mereka bagi mengatasi masalah autism ini. Mari kita lihat cara mengatasi dan merawat penyakit autism. Yang pertama adalah peranan kerajaan dan pihak berautoriti. Kedua-dua pihak ini hendaklah menguatkuasakan undang-undang dan fatwa mengenai autism dan fahaman-fahaman sekutu yang lain. Mereka juga mestilah menguatkuasakan usaha pemantauan dan pembendungan anasir-anasir yang dibawa oleh fahaman sekutu autism seperti pluralism, liberalism dan modernism, di mana mereka ini menyokong agenda dan aktiviti autism atas alasan dan dasar kebebasan. Manakala bagi merawat penyakit autism, pihak berkuasa hendaklah menyediakan prasarana seperti pusat pemulihan akidah dan menyediakan dana bagi menjayakan program tersebut bagi mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan diredai Allah. Disarankan juga bagi pihak berautoriti agar memanfaatkan penggunaan media sosial secara optimum dan strategik dalam penyebaran dakwah Islamiah. Penggunaan media sosial secara optimum ini mampu menarik perhatian golongan generasi muda yang kurang pendidikan dan penghayatan agama Islam, memandangkan mereka merupakan sasaran yang terdedah dengan bahaya autism ini. Seterusnya ialah peranan golongan intelektual, ulama dan umara. Antara langkah bijak yang boleh diambil ialah dengan menguasai ilmu agama dan memahami Islam secara tepat supaya dapat berhujah dengan penuh hikmah dan bukannya bersandarkan kejahilan dan kekeliruan ketika berhadapan dengan golongan etis. Selain itu, golongan ini hendaklah mementingkan jalan dialog, perbincangan dan berbicara dari hati ke hati. Bagi golongan intelektual, mereka diperlukan bagi menyediakan rumusan dan konsep pemikiran yang kukuh dan tepat bagi menentang hujah kumpulan autism. Manakala golongan ulama pula diperlukan bagi meringkaskan dalil-dalil supaya lebih mudah untuk difahami bagi mengembalikan semula keyakinan para autism yang telah terjerumus. Akhir sekali ialah peranan institusi pengajian dan pendidikan. Institusi pengajian dan pendidikan hendaklah membina semula ekologi pengajian dan pendidikan disiplin ilmu akidah, usuluddin dan ilmu kalam secara sistematik, berkesan dan konsisten. Hal ini merupakan sebahagian langkah mempersiapkan umat Islam dalam menghadapi ancaman dan cabaran golongan autism yang akan datang. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.